Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Siapa dekat sini peminat cerita misteri? Kali ni Nina bawa satu kisah misteri dari laut dalam. Kisah dia memang menarik. Boleh jadi kisah ni adalah sebuah kisah benar atau boleh jadi juga sebagai fiction. Tapi apa pun kita just enjoy je lah cerita ni, okay? So without wasting any time, let's get started. Kisah misteri ni dikongsikan dekat Reddit oleh seorang bekas penyelam laut dalam. Disebabkan Nina tak tahu siapa punya cerita, so Nina namakan dia sebagai Nick. Jadi Nick baru je berhenti kerja sebagai seorang penyelam laut. Sebelum ni, dia kerja dekat sebuah company yang menawarkan khidmat penyelaman, macam dalam misi mencari dan menyelamat, letupan, repair kapal dan lain-lain. Disebabkan company tempat dia kerja ni sebuah company yang besar dan top, so company dia banyaklah terima job ataupun kontrak dengan pihak kerajaan. Nick sebenarnya dah banyak kali dah menyelam laut, jadi dia ada banyak pengalaman misteri dan aneh yang membuatkan dia rasa lagi better dia tinggal dekat darat je, dia dah tak nak pergi dekat dalam laut. Korang cuba bayangkan, bila orang tu seram ke dalam dasar laut, makin lama dalam laut tu dia akan jadi semakin gelap sebab cahaya tu tak tembus. Seram kan? So Nina akan share dekat korang beberapa kisah pelik ataupun kisah mistik yang dilalui oleh Nick. Kisah yang pertama ni terjadi semasa Nick tengah menjalankan tugas dia. Tiba-tiba dia orang punya kapal ni tersangkut tau. So dia pun pakailah suit menyelam dan terus terjun ke laut sebab nak check apa yang terjadi. Maksudnya apa masalah lah kan, tiba-tiba kapal ni tersangkut. Rupa-rupanya kipas kapal dia orang ni tersangkut dengan tali pukat. So dia pun inform lah dekat penyelia dia yang dekat atas kapal tu tentang masalah dia orang ni. Jadi dia orang pun turunkanlah bag canvas. So kat dalam bag canvas tu adalah peralatan untuk Nick ni potong pukat tadi. Nick pun potonglah pukat tu, and then lepas dah settle semua, dia pun naiklah ke atas. Masa dia letak bag canvas dekat atas lantai tu kan, dia dengar macam bunyi pelik tau dekat dalam bag tu. So dia pun decide lah nak buka bag tu kan. Bila dia buka je, dia nampak dalam beg tu ada banyak cengkerang yang besar-besar tau. Dia pun pelik lah, siapa pula letak cengkerang ni kan? Dan yang lagi pelik tu, dekat atas cengkerang tu ada tulisan hieroglif. Pengalaman pelik ni, Nick seorang je yang pernah kena tau. Kawan-kawan dia ke, senior dia ke, memang tak pernah mengalami kejadian pelik macam ni. Satu kejadian yang lain pula, Nick dengan tim dia telah dikerahkan ataupun diminta untuk mencari bangkai pesawat yang baru terhempas. Bila diorang dah sampai dekat situ, dah ada pihak tentera ni yang tengah menunggu kedatangan diorang. Tim Nick pun dimaklumkan lah yang pihak tentera ni sebenarnya dah terputus hubungan dengan pilot pesawat yang terhempas tadi. So tim Nick pun dimintalah untuk melakukan pencarian supaya siasatan lengkap dapat dijalankan dengan cepat. Diorang pun masuklah ke dalam laut menyelam kan, dan mencari bangkai pesawat tadi yang dipercayai jatuh. Bila diorang jumpa je pesawat tu, keadaan pesawat tu perfect guys, tak ada berkecai ke patah ke mana-mana. Tak ada. Dia ibarat macam pesawat tadi tu kan landing dalam keadaan yang elok. Aircraft canopy tadi dalam keadaan tertutup, tapi pilot tu tak ada. Maksudnya kalau aircraft canopy tadi tu tertutup, tak mungkinlah pilot tu akan keluar dari situ. Kalau korang nak tahu, aircraft canopy tu adalah cermin yang tutup pilot tu, yang cermin besar tu lah, macam tingkap tu. So diorang pun pelik lah, aircraft canopy tertutup tapi pilot di mana? And then diorang pun carilah sekitar situ, tapi memang tak ada pilot tu. So diorang pun maklumkanlah dekat pihak tentera yang diorang memang jumpa bangkai pesawat tapi pilot tak ada. So tentera pula lah yang take over case tadi, dan sampai sekarang memang tak ada berita pasal pesawat tu. Satu lagi kejadian yang menakutkan yang pernah terjadi dekat Nick semasa dia menyelam dekat Bahamas. So dia dengan kawan dia telah ditugaskan untuk menyelam ke dasar laut sedalam 200 kaki untuk cek sebuah kapal yang dah karam. Sampai je dekat kapal tu, Nick nampak ada seorang penyelam yang tengah cek kapal tu juga tau. Penyelam tadi tu pun berenang mengelilingi atas kapal tu pula. Nick pun mendekatlah dekat penyelam tadi. So dia tanyalah in case penyelam tu perlukan bantuan dia ataupun tak. So dia tanya banyak kali lah untuk confirmation, tapi penyelam tu jawab tak, dia tak perlukan bantuan Nick. So Nick pun ajaklah penyelam tu untuk masuk ke dalam kapal untuk cek sama-sama, tapi penyelam ni tak nak tau. Dia macam nak tunggu dekat pintu masuk je. So Nick pun terfikir mungkin orang ni dia confused, dia nak kena buat apa. Maybe dia first time kot dapat job untuk cek kapal yang karam. Jadi Nick pun peganglah tangan penyelam tadi tu, konon-kononnya macam dia nak guide lah. Masa ni lah Nick perasan tak ada buih pun yang keluar daripada topi penyelam tadi tau. Dah tak ada buih, maksudnya penyelam tu tak bernafas lah. Apalagi Nick pun lepas tangan dia pun berundur dan berenang naik ke atas dan inform dekat penyelia dia. Lepas tu penyelia dia pun bagi arahan untuk semua orang yang ada dalam air tu naik ke atas, dan misi pada hari tu di-cancelkan. Maksudnya kita berhenti dulu buat operasi ni. Penyelia dia pun katalah yang dia tak nak letakkan tim dia tu dalam keadaan yang berbahaya. Dan lepas tu penyelia dia memang dah tak nak cakap dah pasal benda tadi. Cerita yang seterusnya semasa Nick ni terbaring dekat dasar laut sambil dia menghadap ke permukaan laut. Pada masa ni dia just perhati je cahaya-cahaya yang masuk dekat dalam laut tu kan, macam ada kegelapan yang berbeza-beza. Tapi pada masa tu dia macam dalam keadaan yang mamai. Dia keliru, dia macam
kenapa dia ada dekat situ. Tapi dia dapat dengar suara orang yang bagi arahan untuk mencari Nick. Nick pun macam terfikirlah, dah berapa lama dia ada dekat sini, dah berapa lama dia hilang sampai orang nak kena cari dia kan. Lepas tu dalam keadaan yang sama-sama macam dia tengah mamai tu, dia terdengar ada orang tu kata yang Nick telah disambar oleh sesuatu. Lepas beberapa minit dia dengar perbualan tadi tu, dia macam tersedar tau. So dia celik mata dia luas-luas, dan pada masa inilah baru dia nampak ada penyelam yang lain datang dekat dia untuk selamatkan dia. Masa dia dibawa naik tu, dia sempatlah tengok keadaan sekeliling. Rupa-rupanya tempat yang dia terbaring tadi tu adalah tempat longgokan tulang manusia. Memang banyak guys, tak tahulah kenapa dia berterbaring dekat situ. Cerita misteri yang terakhir ni pula yang mana Nick dapat arahan ataupun tugasan untuk mencari mayat. Jadi pada masa tu pihak tentera terjumpa satu lokasi yang dipercayai mayat-mayat pelayar era Perang Dunia yang Kedua. So Nick dengan tim dia telah diarahkan untuk membawa saki-baki mayat yang ada dekat dasar laut tu. Jadi dekat dalam dasar laut ni diorang terjumpa ada 3 kerangka manusia tau. Jadi bila diorang dah jumpa, diorang pun ambil lah kerangka tu dan diorang letakkan dalam beg mayat. Masa diorang tengah berenang nak naik ke atas tu, tiba-tiba 3 beg tu macam bergerak tau. Gerakan tu pula makin lama makin agresif. 2 daripada beg tadi tu mula mengeluarkan buih, manakala beg yang satu lagi tu macam dalam tu tengah bergelut, macam begitulah kot nak keluar daripada beg mayat tu. So bila diorang dah sampai dekat atas, diorang dah takut tau nak buka beg tu. Jelah dah lah kutip tulang orang kan tadi kan, tiba-tiba benda tu bergerak macam ada benda hidup. So kawan ni yang berani sikit ni pun pergilah buka beg mayat yang pertama tu. Yang mengejutkan tu, bila dia buka je beg yang pertama tu, tulang-tulang tadi tu dah bertukar jadi orang tua guys. So lelaki tua tadi tu dia dalam keadaan yang sangat lemah, lepas tu dia muntah-muntahkan air. So Nick pun buka lah 2 beg lagi, dan sama dalam beg tu ada orang tua juga. Diorang semua tu macam baru je lemas, padahal yang Nick dengan tim dia tu kutip tulang manusia kot. Lepas tu bantuan CPR pun diberikan kepada diorang, tapi 2 orang tua lagi tu tak ada respon. Lelaki tua yang hidup tadi tu kan tiba-tiba dia berundur and then dia menjerit macam dia takut tau. Masa dia jerit tu, diorang dapat dengar lah yang orang tua tu ada sebut tentang keabadian ataupun macam sesuatu benda yang abadi lah. So tim Nick tadi pun kurung lah orang tua yang hidup ni dekat sebuah bilik dan diorang call tentera. Tak sampai sejam, pihak tentera pun sampailah dengan helikopter. Bila diorang cek 2 beg mayat tadi tu, lelaki tua tadi tu sebenarnya tengah mereput. Keadaan diorang pada masa tu ibarat dah terendam dalam air selama seminggu tau. Padahal tadi kutip tulang, lepas tu bila dah dibawa naik ke atas jadi orang, and then sejam kemudian bila pihak tentera datang nak ambil barang diorang, lelaki tua yang diorang nampak tadi tu tiba-tiba dah pun reput. Lepas tu 2 beg mayat tadi tu pun pihak tentera ambil dan bawa naik ke atas heli diorang. Yang seorang lagi tu yang kena kurung tu kan asyik terjerit-jerit je, dan pada masa yang sama badan dia sendiri pun tengah mereput. Dan akhirnya dia pun dibawa juga oleh pihak tentera menaiki helikopter. Bilik kurungan yang diorang kurung orang tua tu kan penuh dengan tulisan hieroglif, dan tulisan-tulisan tadi tu ditulis dengan menggunakan darah orang tua tu tau. Tulisan tadi tu ada perkataan gelombang, api dan juga badan. Kemudian penyelia diorang masuk dalam bilik tu, dia terus sental tulisan-tulisan tadi dan tak bagi anak-anak buah dia tu teliti lebih dalam tulisan tadi. Sampai sekarang memang tak ada berita tentang orang tua yang masih hidup tu dan juga 2 mayat yang dah pun reput tadi. Okay guys, cerita kali ni macam agak creepy, tapi cerita yang terakhir dialami oleh Nick ni, Nina rasa macam tak nak brain lah. Rasa macam serius lah benda tu jadi. Macam cerita dongeng lah. Tapi kalau cerita-cerita yang dia yang awal-awal tu macam boleh acceptable sikit lah. Tapi Nina nak tahu pendapat korang, yang mana antara cerita-cerita yang Nina kongsikan tadi yang korang rasa real dan rasa macam menyeramkan. Komen dekat bawah. And ni ada Exit for Today, dan Nina harap korang suka dan enjoy dengan kisah seram yang Nina kongsikan pada hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video yang baru yang Nina akan upload. Dan kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.